Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Buat apa tu? Jumpa lagi dengan Ustazah Ashikin dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Pada hari ini kita akan belajar bidang sirah. Unit 1 yang bertajuk kelahiran kekasih Allah. Siapakah dia kekasih Allah? Murid-murid nak tahu tak siapa dia kekasih Allah? Ya, kalau murid-murid nak tahu, jom kita lihat biodata kekasih Allah. Inilah biodata kekasih Allah. Siapakah dia kekasih Allah tu, murid-murid? Tentulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama baginda ialah Muhammad bin Abdullah. Baginda dilahirkan pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tahun gajah, kenapa tahun gajah? Kerana pada tahun tersebut Kaabah telah diserang oleh tentera bergajah yang diketuai oleh Abraha. Mujurlah Allah telah menghantar burung ababil yang membawa batuan daripada neraka, lantas menghancurkan kesemua tentera bergajah tersebut. Diibaratkan seperti daun-daun yang telah dimakan ulat, sebagaimana yang telah diceritakan di dalam surah Al-Fil. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah. Di manakah Mekah ni, murid-murid? Mekah ini jauh, berada di tengah-tengah di tanah Arab. Di Mekah juga terdapat Kaabah, di mana umat Islam berkumpul di Kaabah untuk menunaikan umrah dan haji. Nabi Muhammad berbangsa Arab Quraisy. Arab Quraisy ini adalah satu penghormatan yang telah diberikan kepada keturunan yang menjaga Kaabah. Murid-murid nak tahu tak siapa yang membina Kaabah? Yang membina Kaabah Nabi Ibrahim, kan? Nabi Ibrahim ini sebenarnya adalah moyang Rasulullah. Moyang kepada moyang Rasulullah. Baginda mempunyai seorang ibu yang bernama Aminah binti Wahab dan bapa yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Seterusnya, kita lihat pula salasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datuk Nabi Abdul Muttalib telah berkahwin dengan Fatimah, iaitu nenek Nabi. Kemudian lahirlah bapa Nabi yang bernama Abdullah. Datuk Nabi yang bernama Wahab telah berkahwin dengan nenek Nabi yang bernama Barrah. Kemudian lahirlah ibu Nabi yang bernama Aminah. Abdul Muttalib adalah datuk Nabi sebelah bapa. Fatimah merupakan nenek Nabi sebelah bapa. Manakala Wahab pula adalah datuk Nabi sebelah ibu, manakala Barrah pula merupakan nenek Nabi sebelah ibu. Seperti juga murid-murid pun ada dua datuk dan dua nenek, kan? Begitulah juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bapa Nabi Abdullah berkahwin dengan ibu Nabi Aminah, maka lahirlah Nabi kita, junjungan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah detik-detik yang istimewa kepada seorang nabi ini? Sebenarnya kelahiran Nabi Muhammad SAW ini telah dinyatakan dalam kitab-kitab Samawi yang terdahulu sebelum kelahiran Nabi lagi. Dan yang kedua, detik kelahirannya amat ditunggu-tunggu oleh semua orang. Dan sebelum dilahirkan, ibunya Siti Aminah telah melihat cahaya yang amat terang menyinari seluruh istana di negara Syam. Keturunan Nabi Muhammad adalah keturunan yang dihormati di Mekah, yang mana keturunannya adalah merupakan golongan-golongan pemimpin dan bangsawan. Dan juga mereka ini adalah pemegang kunci Kaabah dan sering memberi makanan kepada tetamu yang mengunjungi Kaabah. Subhanallah, inilah dia Kaabah murid-murid yang terletak
di kota Mekah, tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaabah ini adalah kiblat umat Islam, yang mana kita solat 5 waktu sehari semalam menghadap kiblat yang sama, iaitu Kaabah. Dan Kaabah juga tempat umat Islam berkumpul menunaikan haji dan umrah. Haji merupakan ibadah yang perlu kita lakukan sekiranya mampu, dan ia merupakan salah satu daripada rukun Islam, iaitu rukun Islam yang kelima. Pernah tak murid-murid rasa nak sampai ke Kaabah untuk menunaikan haji? Alhamdulillah kalau murid-murid pernah berasa begitu. InsyaAllah kita doakan bersama-sama. Dan seterusnya, sebelum kelahiran Nabi Muhammad, kita lihat apakah yang berlaku. Nabi Muhammad merupakan anak yatim kerana bapanya telah meninggal dunia ketika baginda di dalam kandungan ibunya lagi. Apabila dilahirkan, baginda dibawa ke Kaabah oleh datuknya Abdul Muttalib dan menamakannya Muhammad, yang bermaksud terpuji. Untuk pengetahuan murid-murid, nama Muhammad pada zaman tersebut belum pernah lagi digunakan oleh masyarakat Arab ketika itu. Baiklah, kita lihat pula apakah yang berlaku selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana adat masyarakat Arab pada zaman baginda, baginda juga dibesarkan di sebuah perkampungan Bani Sa'ad. Baginda disusukan oleh Halimatus Sa'diyah atau nama sebenarnya Halimah binti Abi Zu'aid. Sebelum itu, baginda juga pernah disusukan oleh bonda baginda sendiri, iaitu Siti Aminah, kemudian Suhaibatul Aslamiyah, kemudian Halimatus Sa'diyah atau Halimah binti Abi Zu'aid. Udara di perkampungan Bani Sa'ad sangat segar. Disebabkan udara yang segar itu, tumbesaran Nabi Muhammad menjadi sangat baik. Baginda membesar dengan sihat, cergas dan cerdas. Baginda juga mempunyai akhlak yang mulia. Disebabkan akhlak mulia baginda, baginda disayangi dan disenangi oleh sesiapa sahaja yang mendampingi baginda. Penduduk kampung juga dilimpahi keberkatan sejak kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkanlah, tumbuh-tumbuhan yang telah mati akibat kemarau tumbuh subur selepas kehadiran Nabi, dan juga haiwan-haiwan ternak yang tidak membiak secara automatiknya membiak dengan banyak sekali selepas kehadiran Nabi. Alhamdulillah, subhanallah. Kita lihat pula kepentingan penyusuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perkampungan. Kenapa Nabi Muhammad disusukan di kawasan perkampungan? Apa kepentingannya? Baiklah, kita lihat sama-sama. Kotak hijau yang pertama, udara dan budaya hidup yang sihat. Disebabkan udara dan budaya hidup yang sihat, tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjadi sihat, dan juga secara langsung telah membantu jati diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, yang kedua, kita lihat kotak hijau yang kedua, suasana kampung. Suasana kampung yang dikelilingi oleh masyarakat yang fasih berbahasa Arab telah mempengaruhi Nabi Muhammad supaya fasih berbahasa Arab. Baiklah, sampai di sini sahaja penerangan daripada Ustazah. InsyaAllah sekiranya ada yang tidak faham, murid-murid bolehlah terus bertanya kepada Ustazah melalui WhatsApp atau Telegram. Murid-murid boleh menyiapkan buku aktiviti muka surat 120 dan 121. Muka surat 120, murid-murid perlu bulatkan jawapan. Baiklah, Ustazah akan membacakan soalan-soalan daripada muka surat 120. Soalan yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tempat kosong tahun gajah.
A. 12 Rabiul Akhir, B. 12 Rabiul Awal, C. 1 Muharram. Bulatkan jawapan yang betul. Yang kedua, antara tanda kenabian sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan termasuklah A. Cahaya terang menyinari istana-istana di Syam, B. Kemarau panjang melanda, C. Berlaku banjir besar. Murid-murid boleh dengar semula apa yang Ustazah cerita sebelum ini sekiranya murid-murid tidak mendapat jawapan. Soalan yang ketiga, bapa Nabi Muhammad SAW bernama A. Wahab, B. Abdul Muttalib, C. Abdullah. Soalan yang keempat, Nabi Muhammad SAW disusukan di perkampungan supaya A. menjadi anak angkat, B. fasih berbahasa Arab, C. dilindungi daripada musuh. Baiklah, soalan muka surat 121 pula. Murid-murid perlu fikir dan lengkapkan. Salah silah saya. Ini salah silah saya maksudnya salah silah murid-murid. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mempunyai datuk, mempunyai nenek sebelah bapa, mempunyai datuk dan nenek sebelah sebelah ibu, mempunyai ayah. Begitulah juga murid-murid perlu mengisikan ruangan-ruangan salah silah tersebut dengan salah silah murid sendiri. Baiklah, soalan yang di bawah. Nombor 2, Nabi Muhammad SAW dilahirkan sebagai anak tempat kosong. Sila isikan tempat kosong. Nombor 3, keturunan Nabi Muhammad SAW merupakan tempat kosong. Yang keempat, ibu susuan Nabi Muhammad SAW iaitu tempat kosong sangat menyayangi baginda kerana akhlaknya yang mulia. Murid-murid boleh memilih jawapan di dalam kotak yang telah disediakan. Kotak yang pertama, keturunan mulia. Kotak yang kedua, Halimatus Sa'diyah. Kotak yang ketiga, yatim. Sila isikan jawapan tersebut di dalam tempat kosong yang telah disediakan. Baiklah, ini saja, sampai di sini saja daripada Ustazah. InsyaAllah, semoga kita bertemu lagi pada hari yang akan datang. InsyaAllah. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.